subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya. Dapat kita Allah izinkan mempanjangkan umur kita untuk sampai hadir di sini. Saya dapat hadir di sini dan bertemu dengan semua untuk nyambung kuliah kita yang kita beri namanya Tadabbur Al-Quran. Adik kita hari ini akan mula dengan satu surah lah yang kita rapat dengan surah ni. Surah apa kita boleh rapat dengan surah apa? Masuk surah apa tu? Kita masuk surah Yasin. Buka muka surat berapa? Surah Yasin. Rasanya dah ada yang hafal nombor muka surat lah. Jadi kita akan mulalah untuk sesi ni kita tadabbur surah Yasin. Muka surat 440. Kita buka muka surat 440. Jadi kita ni tadabbur. Biasa kita mungkin baca dalam masa setengah jam ke kan. Kita baca Yasin daripada awal sampai ayat 83 habis terus. Tapi tadabbur ni dia lain lah. Kita akan perincikan surah tu Yasin tu. Kalau hanya satu ayat pun cukup satu ayat. Macam tu. Kalau dapat sampai 2 ayat. Jadi itu tadabbur. Satu persatu. Kalimah demi kalimah. Ayat demi ayat. Jadi insyaAllah hari ni kita cuba baca beberapa potong ayat daripada surah Yasin dulu. Boleh ikut ya bacaan. Kalau ada yang di luar boleh masuk dalam. Yang dekat luar boleh datang dalam, boleh ambil Quran untuk bersama-sama lihat ayat-ayat Allah, menggunakan saluran hidayah kita iaitu mata kita, telinga kita menjadi bukti nanti yang kita gunakan dia untuk melihat ayat-ayat Allah. Sebab dalam Quran nanti kita akan sampai ayat tu Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan mata, telinga, hatinya untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan golongan yang itulah yang akan ramai dipenuh dalam neraka. Itu disebutkan dalam ayat. Nanti kita akan pergi kepada ayat tersebut. Baik, jadi kita baca dulu surah Yasin ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi rasanya semua ni kalau tak payah tengok pun dia dah boleh baca dah. Sampai ayat 4 Baik. Jadi surah Yasin antara surah-surah daripada 29 surah lah yang dimulai dengan kalimah huruf hijaiyah. Iaitu Yasin. Yasin tu huruf hijaiyah. Berapa huruf ni? Ya dan Sin. Jadi ini disebut huruf ni huruf apa? Huruf muqatta'ah. Kenapa dia muqatta'ah? Muqatta'ah adalah perkataan potong. Yasin terdiri dari ya dan sin. Huruf macam ni nama dia huruf muqatta'ah. Dia tak baca ya sa macam tu. Dia baca ya dan sin. Jadi dalam Quran
ada 14 kalimah yang digunakan. Yang berdiri sebagai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa tadi? Huruf hijaiyah. Kalau kita baca Iqra punya buku kan, ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni ada 28 huruf. Ada 28. Daripada alif sampai ya tu ada 28. Tapi ada yang kata 29 sebab ada huruf lam alif tu dikatakan. Tapi asas dia 28. Okey. Jadi daripada 28 huruf ni yang terpilih menjadi huruf muqatta'ah ni, contoh huruf muqatta'ah dalam surah Baqarah alif lam mim. Lagi alif lam mim sad. Kemudian qaf nun ha mim toha ta sin mim kaf ha ya ain sad kan. Banyak ain sin qaf, itu semua huruf muqatta'ah. Semuanya mula pada awal surah. Jadi berapa surah yang ada huruf muqatta'ah ni? Ada 29 surah. Yang dimulakan dengan antaranya surah Yasin lah. Kemudian huruf yang digunakan daripada 28 huruf ni tak semua menjadi huruf muqatta'ah. Ada berapa? Ada 14 je. Ada huruf muqatta'ah ni ada 14 huruf je. Iaitu huruf apa? Dia dibuat huruf muqatta'ah ni 14 ni, iaitu terdiri daripada huruf ni. Okey. Jadi para ulama dia buat satu ayat macam ni. Nasun hakimun qati'un lahu sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Iaitu terdiri daripada huruf nun, sin, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin dan ra. Ini semua huruf muqatta'ah. Toha huruf ta dan huruf ha. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf, ha ada, ya, ain dan huruf sad. Ni sad. Nasun huruf sad. Jadi alif lam mim, ada alif, ada huruf lam dan ada huruf mim kat sini. Jadi ni ada berapa? 14 huruf. Daripada huruf-huruf ni menjadi huruf muqatta'ah. Jadi ni satu matan tentang huruf muqatta'ah ni. Apa ni? Ulama sebut nas hakim qati'un lahu sir, iaitu satu teks yang penuh hikmah, yang makna dia yang apa? Qati'un ni tetap baginya rahsia. Kalimah yang penuh hikmah yang tetap baginya rahsia, yang ada rahsia. Itulah huruf muqatta'ah ni. Jadi ni kalimah ni ada rahsia, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Jadi hikmah dia sebenarnya apa? Hikmah dia nak tarik penutur jati bahasa Arab ni. Siapa? Musyrikin Mekah tu. Sebab apa? Orang Arab ni yang pakar dengan syair, dia buat macam-macam syair selama ni. Kan? Tapi rupa-rupanya dia ingat dia dah sampai kepada peringkat tertinggi bahasa mereka. Bahasa dia dah paling matang lah, paling hebat lah. Tapi sampai satu masa akhirnya apa? Bila Nabi dapat wahyu, keluarlah huruf muqatta'ah Yasin. Jadi sepanjang beribu tahun, berabad-abad mereka guna bahasa ni, macam-macam karangan yang dibuat, tak pernah pun mereka buat karangan macam ni. Jadi tiba-tiba muncul Yasin, menjadikan mereka terpanggil nak tahu apa ni, apa benda ni. Jadi ini satu bentuk cara Allah nak menarik penutur jati ni supaya apa? Dengar sesuatu yang hebat ni. Ini luar biasa lah huruf ni. Itu antara hikmah dia.
Jadi kita nak terjemah apa ni, kita nak kata Yasin ni, tak payah terjemah apa-apa lah. Bacalah Yasin apa? Yasin. Sebab ada pendapat dia hanya huruf. Dan ada hikmahnya. Kenapa? Tadilah perbahasan dia untuk menarik perhatian siapa? Penutur jati yang menggunakan huruf hijaiyah ni berabad-abad lamanya. Generasi tu, beribu tahun. Ayat ni bahasa ni dia dapat gunakan. Tapi tak pernah pun mereka jumpa bahasa yang macam ni. Penggunaan huruf tu dengan cara macam ni tak pernah jumpa. Jadi ini satu perkara yang menarik mereka lah. Okay. Jadi kita boleh rujuk ni surah 3, panjang sikit ayat tu. Ayat yang ke-7 surah Ali Imran tu. Ini bagi yang menganggap ini adalah salah satu daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni yang sama-sama makna dia kita tak boleh nak simpulkan, melainkan sebab apa? Dia milik Allah. Sebab tu Nabi SAW tak pernah dalam mana-mana hadis menyebutkan apa makna Yasin, tak ada. Alif Lam Mim apa makna? Tak ada. Nabi tak pernah pun dalam mana-mana penemuan menceritakan apa itu huruf ni. Okey. Jadi kita asas dia kita boleh rujuk surah Ali Imran ayat yang ke-7 muka surat 50 kan? Muka surat 50. Surat 50. Kalau ada Quran boleh tengok Ayat tu panjang, saya nak ambil part bahagian sikit ya. Jadi ayat Quran ni ada dua dalam ayat tu. Cuba kita boleh dah jumpa Saya nak singkatkan tapi boleh perhatikan betul-betul Cuba tengok. Jadi Allah mulakan ayat ni dengan huwallazi anzala alaikal kitab. Cuba surat 50 Dialah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, iaitu kitab, akan sebuah kitab yang ini Quran. Minhu, dalam dia Quran ni, daripada bahagian Quran ni isi dia tu ada ayat. Ayat apa? Muhkamat, ayat yang muhkam. Kunna ummul kitab, inilah asas kepada ajaran dah. Induk dia kepada kitab ni. Inilah induk kepada kitab ni. Jadi apa yang kita nak paling banyak kita akan temui dan perbincang adalah ayat muhkamat. Kemudian wa ukharu mutasyabihat, dan selebihnya ada ayat mutasyabihat. Jadi ayat Quran ada berapa jenis? Dalam Quran ni ada berapa jenis ayat? Dua ayat Quran ni. Ayatul Quran ni ada dua. Sani, pertama isnan yang pertama nama dia apa? Muhkamat. Kedua mutasyabihat. Muhkamat, mutasyabihat. Ingatlah kalau tanya soalan macam ni, ayat Quran ada berapa jenis? Dua. Pertama muhkamat, kedua mutasyabihat. Kamu reka-reka ke ni? Mana bukti? Surah Ali Imran ayat 7. Itulah dia. Kukuhlah kat situ. Dalil dia Allah yang beritahu. Sebab ni ayat dia. Ayat ni milik siapa? Milik Allah. Maka kalau kita nak dakwah sesuatu, mesti datangkan bukti daripada siapa? Allah. Okey. Jadi dua jenis ayat Quran. Baik. Kemudian ini satu ujian kat kita sebenarnya, pembaca Quran. Allah sebut seterusnya fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Dalam berdepan dengan dua jenis ayat ni bila kita baca Quran, Allah kata ada orang yang hati dia zaygun. Hati mereka ni ada apa? Ni yang bahaya. Sebab tu kita jangan, mudah-mudahan kita la tuzigh qulubana. Kita doa Rabbana la tuzigh
qulubana. Jangan zairunkan hati saja. Zairun ni tak baik. Hati dia ni macam lalat. Tahu lalat eh? Hati dia macam lalat. Kita letak sebelah ni bunga yang wangi, sebelah ni kita letak najis. Dia tetap pilih apa? Pilih najis juga. Dia tak nak pergi situ. Jangan hati macam itu. Kita takut. Faham kan? Apa dia? Jadi yang ini orang ni Allah kata apa? Adapun orang yang hati dia ada zairun ni pesong, dia cenderung kepada kesesatan. Itulah maksud dia. Apa berlaku? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Maka mereka suka ambil yang bukan bahagian mereka tu. Benda yang boleh menyebabkan fitnah. Jadi mereka mengikuti yang mana? Jadi dia tak bincang yang ni. Yang ni dia tak buat pun. Jadi mukamat ni apa? Allah perintah. Banyak perintah Allah. Perintah larangan Allah. Mukamat ni antaranya perintah dan larangan tu. Banyak. Yang banyak tak selesai lagi. Sedangkan ini apa? Banyak antaranya macam ni. Benda yang bukan bahagian kita. Rahsia Allah. Lagi? Tentang ayat-ayat tentang Allah sendiri. Kan? Jadi benda-benda tu adalah nama dia mutasyabihat. Boleh menyebabkan apa? Jadi mereka cenderung kepada ayat nak berbincang panjang lebar yang ini. Sehinggalah apa dia? Demi mencari fitnah. Akhirnya berlaku fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari apakah dia punya takwilnya. Sedangkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanya Allah. Jadi antaranya pendapat pandangan yang inilah Yasin ni juga. Jadi sebab tu kita nak kata apa? Disebut Yasin ni. Sebab tu para ulama dalam kitab disebut apa? Wa ma apa dia? Wallahu a'lamu bi muradihi bih. Hanya Allah yang tahu apa maksud dia. Dah lepaskan. Itulah. Ataupun dalam ayat ni kata wa ma ya'lamu ta'wilahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tak ada siapa yang tahu takwilnya kecuali illallah, kecuali Allah. Situlah dia punya bahagian tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi itu selesai. Jadi sebab itu warrasikhuna fil ilm. Dan sedangkan orang yang mendalam pengetahuan dia apa? Iman dia, yaquluna, mereka berkata amanna bih. Kami beriman dengan apa saja yang Allah turunkan. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat peringatan melainkan ulul albab. Jadi mereka dapat hikmah daripada ayat macam ni, iaitu apa dia? Bukan semua ilmu yang Allah ni bagi tahu kita ni kita layak nak tahu, tak semua. Banyak banyak lagi banyak yang rahsia yang daripada yang kita tahu. Jadi maka kita kena menjadi perangai macam siapa ni? Tengok macam malaikat kan. Sebab tu ayat pertama ni nak tundukkan kita dulu. Jadi pembukaan Yasin ni sebab apa? Allah nak cerita satu benda besar, iaitu Quran. Syarat nak dapat ilmu, apa dia? Pertama, jangan sombong dulu. Rendahkan yang kamu ni tak tahu apa-apa. Pertama kamu baca Yasin ni pun dah makna dia jadi rahsia dah. Sebab tu kata malaikat apa dia? Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kau. Kami tak tahu melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Itulah antara surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-32 yang saya sebut tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itulah ni jadi amalan kita mukadimah, kita bacakan tu. Surah Al-Baqarah ayat 32, betul? Ya.
Betul? 32 kan? Apa ayat dia? Qalu subhanaka, maha suci engkau. La ilma, tiada sebarang pengetahuan. Lana, yang ada pada kami, milik kami. Illa, kecuali ma'allamtana, apa yang engkau telah ajarkan untuk kami. Jadi kita ni kadar kita apa yang Allah izinkan tu je kita tahu. Jangan kita nak pandai-pandai. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi innaka antal alimul hakim, sebab engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijak sana. Jadi itulah sifat yang kita kena tanamkan. Ni saat pertama, maka lepas ni apa? Kita akan dicurahkan dengan ilmu daripada Allah. Bersedia itu dulu. Pertama apa dia? Buang segala ego kita semua untuk dapat apa? Kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat itulah hikmah dia. Hikmah dia ni, Allah nak suruh musyrikin Mekah yang rasa dia pandai sangat bercair tu dah jadi begah tu apa? Buang ego kamu. Selama kamu buat tu rupanya yang ni kamu tak pernah buat. Jadi mereka terpegun. Sepatutnya mereka rasa apa? Ini bukan rekaan Muhammad ni. Ini memang daripada Tuhan kita. Sepatutnya mereka beriman. Tahu tak? Itulah hikmah dia. Jelas? Boleh? Jadi sekarang ni boleh tak faedah tu dapat kita? Sama juga. Kita rasa sepatutnya apa? Terpegun dan bersedia nak gali banyak ilmu daripada Allah ni. Jadi sebab tu lepas huruf muqatta'ah ni Allah akan sebut apa? Kebanyakannya kesemualah dalam 29 surah yang mula dengan huruf muqatta'ah, contohnya alif lam mim, surah Baqarah. Kemudian cerita pasal apa? Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi cerita tentang satu yang paling agung, iaitu Al-Quran. Jadi selepas je huruf muqatta'ah, cerita tentang Al-Quran. Antaranya surah Yasin. Yasin ayat pertama, ayat kedua cerita pasal apa? Wal Quran. Wal Quran nil hakim. Wal Quranil hakim. Baik. Sekarang kita pergi kepada ayat yang kedua. Jadi kita pun baca Yasin wal Quranil hakim. Nak terjemah apa? Yasin, apa tadi? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Huruf muqatta'ah. Tidak siapa yang tahu ni melainkan Allah. Kemudian masuk ayat kedua. Ni muhkamat ni. Wal Quranil hakim. Kita nak terjemah apa? Orang esok. Apa? Wa apa? Dan. Dan ke apa? Demi. Demi. Ni? Demi Al-Quran. Kemudian yang penuh hikmah lah kita kata. Penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Baik. Jadi bukan dan, demi Ini nama dia huruf apa ni? Sumpah. Ni tadi huruf muqatta'ah. Sekarang ni Allah ni bersumpah demi. Sekarang kita perhatikan dulu. Ni yang kita dah banyak, beribu kali kita baca ni mungkin. Dalam seumur hidup kita. Jadi kita nak tengok sekarang. Allah mula ayat ni dengan sumpah. Jadi perkataan demi selalu tak kita pakai dalam hidup. Berapa kali kita pakai demi ni dalam hidup? Ini bukannya macam ikrar, slogan, wawasan kosong tu. Kita pakai secara serius. Ini secara serius, pakai betul-betul demi. Pernah tak pakai? Masih kecil selalu pakai. Bila kita pakai? Ni dia kena respon sikit. Bila? Haji?
Jadi bila ada ragu-ragu, ada unsur keraguan daripada maklumat saya, maklumat kita bagi kat orang, orang tu tak percaya. Kita bukan? Kita rasa marah lah kan? Boleh pula dia ragu-ragu dengan saya ni. Jadi kita kata, sungguh benda ni benar. Dia kata, tak percaya lagi. Jadi kita kata apa? Demi Allah, saya tak bohong. Betul tak? Jadi perkara ni, benda ni, kita mudah-mudah nak pakai ke ataupun pakai saat kritikal? Saat kritikal, maknanya benda tu sangat penting dan benar. Betul tak? Banyak tak ayat dalam Quran Allah pakai demi dengan sewenang-wenangnya? Ada ke? Ada tak? Tak semua. Betul tak? Maknanya apa? Nak menunjukkan sebenarnya bila kita baca di surah Baqarah, dia terus level dia naik ke tiba-tiba low daripada bawah sebenarnya. Surah Baqarah ni, surah Yasin ni bila kita baca, terus cerita dia penegasan tahap tinggi ke ataupun biasa-biasa? Soalan dia sekarang. Tahap tinggilah sebab sumpah. Kenapa perlu sumpah? Pertama, ada taraddud. Kan? Jadi Allah tak akan guna sumpah ni, bahasa ni dipilih ni dengan saja-saja. Melainkan ada unsur apa? Unsur pertama hamba dia, satu, taraddud disebut ragu-ragu. Ragu-ragu dengan maklumat Allah, dengan apa yang Allah nak cakap. Yang kedua, tolak. Ni satu. Pertama ragu, 50-50. Yang kedua, 100% tolak, tak percaya. Bila ada unsur ni, maka Allah letak sumpah. Jadi sekarang ni dalam surah Yasin, sebenarnya dia high level punya, mula-mula lagi. Tapi kita baca macam mana? Kita baca macam mana? Ada perasaan rasa macam gerun takut tinggi tak? Ke biasa-biasa je? Rasa biasa-biasa je. Sebab tak faham tu. Jadi ni masalah dia ni. Faham? Menunjukkan apa dia? Kamu memang ragu dan ramai yang tolak. Ramai yang ragu dan ramai yang tolak. Maka Allah bersumpah. Sekarang ni Allah sumpah. Apakah benda yang Allah sumpahkan? Al-Quran. Wal Quran. Jadi Quran ni berperkataan bacaan. Betul tak? Bacaan. Al-Quran ni bacaan. Kita kata asal daripada bacaan. Jadi bila dilazimi sangat membacanya dan ramai yang membacanya, dia jadi mubalarah. Sebab tu disebut Quran ditambah alif nun tu, Quran tu daripada tu. Tak ada bacaan yang dibaca beribu tahun yang sama seperti Al-Quran. Ada tak? Yang lain semua dah hilang lah. Dia kata kitab-kitab Tuhan yang sebelum ni, Bible, Taurat, ada tak? Ada dah. Dah ubah bacaan dia. Yang ini dah dibaca sama sampai sekarang. Dia disebut Al-Quran. Kenapa? Berjuta manusia baca yang sama. Dan dilazimi sentiasa bacaan tu. Jadi satu lagi, bila kita tengok macam ni, menunjukkan apa Al-Quran ni? Rupa-rupanya apa yang datang daripada Allah yang berupa Quran ni, sebagai apa ni Quran ni? Quran sebagai apa? Cuba buka surah 2 185. Apa fungsi Quran? Fungsi Al-Quran. Surah 2 ayat 185. Jadi kita ingin dengar, Allah bukan saja-saja letak demi tu, melainkan kerana hamba-Nya Allah nak beritahu kamu ni sangat ragu dan suka tolak maklumat yang aku sampaikan. Cuba buka surah. Kerana apa? Sedangkan maklumat ni penting untuk kamu. Ini merupakan apa? Petunjuk. Hudan linnas. Cuba buka surah tu. Surah 2 185. Berapa? Saya bacakan, cuba perhatikan. Allah kata dalam ayat tu, Syahrul Ramadan. Betul? Bulan Ramadan. Unzila fihi Al-Quran. Turun padanya, permulaan turun pada bulan Ramadan ni, turunnya apa? Al-Quran turun pada bulan Ramadan tersebut. Dan Al-Quran, perkataan Quran ni adalah perkataan pertama kalimah Quran dalam Quran. Muka surat berapa tu? Muka surat berapa? 28.
Jadi muka surat 1 sampai muka surat 27 tak ada perkataan Al-Quran sebelumnya, tak ada. Ini perkataan Quran pertama. Cuba tengok. Buka bilik buka muka surat 1, 2, 3 sampai muka surat 27. Ada tak kalimah Quran sebelum dia? Jadi ni perkataan Quran disebut kali pertama. Jadi setiap kali kita baca Quran, kita akan jumpa sampai sini baru jumpa perkataan Al-Quran kali pertama. Faham? Dan sesuai pula dengan apa dia? Permulaan turun Quran bila? Bulan Ramadan. Dan kita pula pandang pertama kita kalimah Quran bila? Ayat ni juga. Betul tak? Jadi setiap maknanya menunjukkan apa? Setiap kali nanti kita bulan Ramadan, sepatutnya apa berlaku kepada kita? Setiap kali itulah cinta pandang pertama kita dengan Quran, sepatutnya. Bukan cinta pandang pertama dengan makan. Sepatutnya bila balik masuk bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan akan ulang ni ayat ni. Bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan sepatutnya manusia gembira dan perbanyakkan apa dia? Melazati makanan rohani dia, iaitu Quran. Sepatutnya ayat ni sendiri cakap. Tapi ramai manusia buat apa? Lagi-lagi 10 akhir Ramadan, dia menikmati apa tu? Shopping pula kan lagi. Akhirnya qiyamul lail yang masa tu tak ada dah. Hari ni lah cabaran dia. Jadi Allah nak ingatkan kita ni. Jadi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hebatnya Quran ni pada bulan Ramadan turun. Apakah tujuan Quran turun? Nikmat paling besar ni, Allah kata ni. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi itulah fungsi dia. Dan yang kedua, wabayyinatin minal huda, dan di dalamnya ada pelbagai keterangan. Wal furqan, dan ada pembeza. Akhirnya manusia ni reti tahu mana benar, mana salah, mana yang Allah suka, mana yang Allah benci. Baik, itulah fungsi Quran, untuk memberi hidayah kepada semua manusia ni. Namun kita ada musuh yang nak jauhkan kita daripada Quran. Siapakah golongan yang boikot kitab Allah? Siapa golongan yang boikot Quran? Boikot Jadi kalau kedai tu kan, bila diboikot, ada orang tak dalam kedai? Tak ada kan? Tapi Al-Quran tadi sebagai bimbingan, petunjuk yang perlu difahami kan? Ramai tak yang pergi usaha untuk dapatkan? Ke ramai yang boikot? Ramai tak yang dengar sampai faham tu? Ke ramai yang boikot? Jadi sekarang ni dalam pada kita sedang bersemangat memboikot apa? Bahkan musuh-musuh kita tu, tapi mereka ada satu perangai. Apa saja ayat-ayat Allah sampai pada mereka dulu, Nabi Musa bawa kitab Taurat kan, mereka buat apa? Mereka boikot segala yang datang daripada Allah dan Rasul. Tak tahu, tak nak ambil peduli, tolak dan ragu-ragu. Datang pula Nabi Isa, sampaikan juga, bawa satu kitab lagi, Injil, sama juga perangai. Dia buat apa? Dia tolak, dia boikot, tinggalkan kan. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad bawa apa pula? Dah lama tak kita boikot nak faham Quran? Berapa lama dah? Jadi dalam masa kita boikot tu, rupanya kita tak boikot perangai yang ni. Perangai mereka ni sebenarnya perangai siapa? Perangai ahli kitab, perangai orang kafir. Apa yang saya sebut ni, kita kena merujuk surah 41 ayat 26. Kat surah 41 ayat 26. Muka surat 479.
Jadi konsert ramai pula. Tengok ayat ni. Kita baca kan. Kita jumpa dah semua. Tengok betul-betul ayat ni penting ni. Ada saya nak bagi point ayat ni 3 ni. Ayat ni kita kena betul-betul buat. Tengok betul-betul. Ayat ni pendek, mudah nak dapatkan. Okey, dah. Baik, kita tengok. Allah kata apa? Wa qala allazina kafaru. Betul kan? Siapa orang kafir? Orang kafir ni siapa? Orang yang menolak kebenaran lah. Yang menutup hidayah daripada dapat pada dia. Dia menutup, dia menolak hidayah. Okey. Jadi orang-orang yang ingkar ni, dia ada dia punya matlamat dia. Apa dia? Nombor 1. La tasma'u lihadzal Qur'an. Apa dia nak nombor 1? Jangan kamu dengar Qur'an. Apa maksud dengar Quran? Dengar makna dia apa? Kalau mak tu dipanggil anak dia, kan? Pi mandi. Mak dia suruh pi mandi. Anak dia buat dia je. Anak dia, tunggulah kejap. Mak dia tengok lagi, tak mandi lagi ke? Pi mandi sekarang. Anak dia kata, tengok-tengok tak mandi lagi. Mak dia kata apa kat anak dia? Tak dengar ke? Pekak ke? Kan? Pergilah mandi. Jadi tujuan dengar untuk apa? Ikut. Tujuan dengar untuk ikut arahan. Sebab itu Allah kata dalam ayat lain, dalam surah 8 ayat 24, apa dia? Wala yakunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu jadi macam orang yang mereka kata mereka dengar, tapi mereka tak dengar. Sebab apa? Sebab dia sami'na wa asaina. Sedangkan orang yang dengar sepatutnya apa? Sami'na. Macam mana nak ata'na? Mesti faham. Dia boleh taat apa yang dia dengar. Kalau tak faham boleh taat. Itu sebut. Bila sebut dengar maknanya apa? Faham. Berusaha sampailah boleh mentaati konsep dia. Itu dalam surah apa? Orang beriman ni dalam surah 24 ayat 51 lah yang saya baca tadi. Tapi takut susah ni baru kan. Jadi dalam yang saya sebut tadi Allah kata jangan kamu jadi yang orang kata orang yang dia cakap dia dengar tapi sebenarnya dia tak dengar. Ini surah 8 ayat 21. Manakala Allah kata dalam lain dan tidaklah prinsip orang beriman ni apa dia? Bila mendengar daripada seruan daripada Allah dan Rasul, apa dia? Mereka berkata sami'na wa ata'na. Itu prinsip orang beriman, sami'na wa ata'na. Itu surah 24 An-Nur ayat 51. Boleh ambil ni. Kita nanti buka. Itu sifat dia. Itu maksudnya saya nak fahamkan maknanya bila sebut dengar ni apa dia? Mereka kata apa? Mereka nak halang kita dengar dan memahami pesanan Tuhan. Itu kerja siapa? Misi siapa? Orang kafir. Mereka akan buat macam tu. Itulah yang pertama. Yang kedua, balik pada surah 41 ayat 26 tu boleh? Surah 41 ayat 26 Masih lagi kat situ kan? Okey. Jadi pertama tadi apa? Qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Tu nombor 1. Dia pastikan perkara ni berjaya. Jangan dengar Quran. Kalau dengar apa? Dengar ni bukan taat, dengar tak faham pun. Dengar aje, macam kereta lalu je, dengar aje. Macam tu je. Itu satu. Tapi tak cukup kekuatan nak halang. Ada juga yang boleh dengar kan? Apa dia buat lagi? Yang kedua, ayat seterusnya. Wal ghaw. Pertama, la tasma' Al-Quran. Jangan dengar Quran, nombor 1. Maksud dia ayu la tafham. Jangan fahami pun. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, al-ghaw fihi. Al-ghaw maksudnya apa?
Wal ghaw. Ghaw ni daripada perkataan lagha. Lagha. Ini menguatkan lagi dia punya projek. Faham? Buatlah lagha padanya. Apa maksudnya? Wal ghaw fihi. Pada apa? Hi itu rujuk pada Al-Quran. Wal ghaw fi Al-Quran. Apa ni? Dia perkataan lagha lah. Iaitu buat benda sia-sia padanya. Kalau dengar sia-sia. Tak dapat hidayah. Sedangkan Quran hudan linnas. Tapi rupanya tak dapat. Jadi ini satu benda yang. Satu lagi apa? Lagha ni. Dia hilangkan kita fokus kepada sepatutnya kita fokus. Itu Quran. Jadi manusia ni bila dengar Quran. Betul tak? Dia tak boleh fokus. Kalau dia boleh fokus, dia dengar, dia hayati, tengok-tengok dah 5 jam. Kan? Tapi tanda kita fokus kat lagha bila cuba kita tengok TV. Tengok-tengok dah 2 jam. Kita boleh fokus kat situ. Tapi bila Quran tak dapat. Jadi ketika ini apa berlaku? Apa tujuan mereka nak buat ni dua benda ni? Jangan dengar, faham Quran dan buat satu perkara hiburan yang lara ni supaya mereka tertarik kat sini. Akhirnya mereka tak akan pergi kat sini dah. Mereka akan sibuk yang lain. Mereka akan boikot yang ni. Mereka akan apa dia? Promosi yang lain tu. Itulah yang berlaku. Jadi la'allakum last sekali taghlibun, supaya kamu dapat kalahkan. Inilah jalan mereka nak kalahkan kita sebenarnya. Di awal-awal lagi kita telah pun apa? Kalah bila hati kita tidak pada siapa? Tidak pada Quran. Tak mahu lagi dah, tak rasa, tak terangsang pun. Jadi itulah Quran. Sebab tu Allah kata apa? Patut tak Allah bersumpah dengan Quran? Patutlah. Rupanya ramai manusia yang apa? Ni. Yang berlaku macam ni pada mereka. Maka sebab tu Allah bersumpah, demi Quran ni penting sebagai hidayah kamu ni. Kenapa kamu tak nak dengar? Kenapa tak nak berusaha menguasai dan memahami dia? Jadi ini akhirnya kita apa? Taghlibun, supaya kamu dapat kalahkan mereka. La'allakum taghlibuna. Ghalaba ni maknanya kalah. Jadi mereka tahu jalan nak kalah kaum Islam apa dia? Tinggalkan mereka daripada kekuatan mereka. Quran sumber kekuatan. Cuba kita tengok hari ni yang berlaku di realiti sekarang di Gaza kan. Di Gaza ada keluarga yang anaknya, satu keluarga, 16 keluarga dia mati. Rumah dia lenyap. Tapi kita dengar tak seorang yang macam tu dia pergi terjun bangunan bunuh diri? Ada? Ada tak? Tak. Dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas tu dia baca ayat Quran. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dia seronok. Kenapa dia jadi macam tu? Kita pula makan banyak. Kan? Hari ni macam-macam. Berlebihan makan, mati sebab terlebih makan. Kan? Lagi terlebih berjalan, banyak berjalan. Lagi kadang-kadang mati tu tengah sukan mati, tengah seronok mati. Betul tak? Dan banyak tak kita ni bunuh diri? Sebab putus cinta benda remeh bunuh diri. Mereka ni rumah lenyap, keluarga tak ada. Tapi mereka tahu apa dia? Sebab Quran sebati dalam jiwa dia. Dia boleh ayat Quran dia. Tak payah tunggu ulama dia. Budak kecil umur berapa tahun baca ayat Quran macam tu je. Ayat Quran tu ditadabbur sesuai dengan keadaan dia. Dia boleh baca petik ayat tu macam tu je. Kenapa? Kerana mereka dilatih dengan Quran. Mereka hidup dengan Quran. Kita hari ni nak ajar, nak bagi tadabbur sikit pun dah susah dah. Rasa macam-macam. Jadi ni satu masalah yang kita kena baiki, kena rawat benda ni. Jadi itulah Allah bersumpah dengan Quran. Sebab tu lah surah Yasin ni sebenarnya climax terus. Mula-mula sekali Allah dah sumpah dah. Terus tahap tinggi. Sebab tu kita kena terangsang ni. Ya Allah, apa ni Quran ni? Kenapa saya buat macam ni dengan Quran? Yang lain saya boleh tadabbur. Yang lain saya boleh apa? Apa dia?
boleh khusyuk dengan dia. Apa kita khusyuk? Kita boleh khusyuk dengan WhatsApp, berjam-jam, boleh khusyuk dengan Facebook, berjam-jam, lama kan? Dengan macam-macam ni. Tapi dengan Quran, kita boleh khusyuk tak? Ini masalah dia. Jadi sekarang ni kita kalah ke kita menang? Palestin tu kalah ke dia menang? Ini soalan cepu emas. Kita kesian tengok dia kan? Ya, dia dibom. Tapi tengok pertuturan dia, bahkan kegembiraan dia sampaikan apa? Sampaikan orang-orang barat tu tengok apa? Macam mana mereka ni boleh buat macam ni? Selama ni orang yang tertindas orang kafir dia terus ramai yang bunuh diri, ramai yang memang macam tu. Tapi tengok Muslim ni pelik. Macam mana dia dapat faith yang sangat kuat ni? Dia orang baca apa? Akhirnya semua buka Quran, betul tak? Ada viral, semua buka Quran. Akhirnya ramai masuk Islam. Jadi pengorbanan itu membuahkan apa? Pengorbanan mereka membuahkan apa? Membuahkan keselamatan pada orang lain. Akhirnya orang lain dapat hidayah. Mereka kena korban, akhirnya orang lain dapat hidayah. Tapi mereka dah dapat dah apa yang mereka patut dapat, iaitu apa? Mati syahid. Hebat tak? Jika sekarang ni yang kalah siapa? Yang kita ni sedang kalah sebenarnya. Sebab mereka kalahkan kita dengan apa? Ni je. Bila kita tidaklah jiwa dengan Quran ni, hidup cinta dunia, bila nak sampai ke Quran je, rasa macam-macam alasan. Kan? Sebab tu ada ayat lain lagi, saya tak masuk lagi ayat tu. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belum sampaikah masanya orang yang dakwa diri dia beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk hati dia tu khusyuk, fokus kepada peringatan Allah ni, Quran. Bila lagi? Kamu asyik fokus kat tempat lain je. Bila kamu nak letak hati kamu kat Quran? Umur makin lanjut, 10 tahun. Kemudian meningkat 20 tahun. Dah ada yang 60 tahun dan seterusnya. Akhirnya kamu semakin singkat umur. Bila kamu nak letakkan fokus kamu pada ni? Jangan kamu dikalahkan oleh siapa tadi? Orang kafir. Inilah yang kita kena sedar dengan Quran. Jadi sebab tu Allah bersumpah. Demi Al-Quran. Kita pun duk baca. Demi Quran. Baca saja. Rupanya tak tahu Allah sedang bagi peringkat tertinggi dalam sumpah, dalam penegasan. Iaitu sumpah. Sumpah ni selalu ada kat mana? Kat mahkamah je. Bukan biasa-biasa. Maka surah Yasin kita kena ingat. Bila baca kali pertama ni, terus apa dia? Allah bagi penekanan besar. Supaya kita akhirnya korek segala isi di lepas ni. Apa kita nak dapatkan? Alangkah malangnya bila kita mensia-siakan sumpah ini. Jadi itulah sikit yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjentik kesedaran kita kan. Kadang-kadang kita nampak perjalanan hidup kita kadang-kadang kan. Mereka mati dalam keadaan apa? Bercerai tubuh badan ni kan. Bercerai kan. Kita pun kesian. Kita pula mati dalam keadaan apa? Elok je lah, dalam tenang contohnya. Tapi hakikatnya mungkin perjalanan kita lepas mati lebih sukar daripada mereka. Itu kita kena fikirkan. Mereka mati mungkin lepas ni apa? Tak ada apa lagi nak ditanyakan. Sebab apa? Rumah pun dia dah digadaikan untuk Allah. Betul tak? Isteri dia pun dah digadaikan untuk Allah semuanya. Kita pula rumah banyak lagi ni. Semua akan kena tanya. Jadi kita perjalanan kita lebih susah nanti. Mereka perjalanan dah senang, dah selesai. Cuba kita fikir dari sudut tu. Pernah fikir? Jadi sekarang kita sedang dikalahkan. Sebenarnya. Bila mana tengok. Berapa ramai orang yang nak usaha faham ni. Berapa lama lagi kita nak sibuk dengan apa? Sibuk makan minum dekat kedai-kedai tu. Ambil masa sikit. Beri masa. Dengan Allah ni kena cari masa. Bukan tunggu masa lapang. Kan? Bila masa? Sekejap je. Berapa lama kita nak buat ni? Setengah jam. Kan? Kita nak pergi kedai lepas ni 2 jam, suka hatilah. Tapi cuba ambil masa, mari sini dengar apa yang Allah nak sebut dalam Quran. Tak boleh? Itulah soalan dia. Sedangkan Allah dah sumpah. Ya, ini bukti kamu ragu-ragu. Sebab tu Allah kata, kerana ramai yang ragu, Allah kata, demi Al-Quran ni yang penting untuk kamu ni. Kenapa kamu nak ragu lagi? Usaha sekarang. Itulah sikit. Mungkin kita boleh beri kesedaran kepada semua. Ubah keadaan ni untuk apa? Beri masa untuk Allah. Serahkan apa yang Allah beri nikmat kepada kita ni untuk lihat ayat-ayat renungi sikit. Supaya ia menjadi bekalan kita nanti saat bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya hari ini kita sampai wal Quran saja. Yasin wal Quran, demi Al-Quran. Jadi faham kenapa Allah sumpah? Kerana nak buangkan ragu-ragu kita dan penolakan kita selama ni, nak betulkan kita, nak baiki hati kita. Jadi mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.